Tengok ya, untuk counter yang dah berlaku sebab yang tadi yang hari ini berlaku saya dapat detect tadi dua counter. Yang dah berlaku, saya nak pergi dulu kepada counter-counter yang saya nak tunjukkan dia dah naik, lepas tu dia turun balik, selling pressure dia kuat tapi masih dapat untung juga. Contohnya macam Lion In. Lion In sebenarnya dia dah touch SMA 200. Nampak tak? Dia dah touch dah SMA 200 kat sini. Dia sebenarnya dah kena dekat. Daripada semalam kita dah tahu dah candle ni ialah sekejap ya, ada lagi. Kita bagi peluang kepada orang yang baru nak masuk. Sebab tadi terputus. Mungkin line ke? Okey. Kita tengok ya, tadi dia dah sentuh kepada, kita tahu kan, kita boleh nak agak dah, dia boleh naik kepada SMA 200. Sebab apa? Semalam dah lah dia duduk, body candle ni dah kena dengan SMA 20, yang line kuning ni, warna hijau kan. So hari ni biasanya ada potensi untuk naik lagi, shoot naik ke atas lagi. So apa ni? Okay, bila kita tahu dah ada potensi, maknanya dia dah, bila dia ada potensi, dia akan touch pula dengan atas ni. Dia dah dekat dengan EMA 50 yang warna merah tu. So bila kena pula pada EMA 50, kita tahu dia ada kekuatan lagi. Dia macam ada minyak tau. Macam kita isi minyak, lepas tu terkena lagi satu EMA, dia akan isi minyak lagi. So dia akan naik macam dia ada kuasa untuk naik lagi ke atas. So kita tahu lah kalau dah terkena kat sini, ini dah lah bersilang dengan EMA 20. Hijau. And then hari ni mesti naik. Bila dia naik, dah dekat dengan EMA 50. So ada potensi lagi nak naik ni, bila kena 50 ni akan melonjak lagi dan dekat pula dengan SMA 200. So dia macam ada magnet lah, dia akan pergi ke SMA 200. Sama ada dia akan naik lebih tinggi ataupun tak tu terpulang pada keadaan emosi pelabur tu nak menjual ke, nak TP ke, profit taking berlaku kan. So selling pressure berlaku kuat. So masa kat sini ni kita boleh TP dah kalau kita pandai baca market depth. Okay, senang je. Bila dah tahu market depth tu dia boleh agak lah. Biasanya kalau nak TP tu kadang-kadang saya tak adalah TP betul-betul dekat SMA 200. Sebab jauh kan dia berjalan ke sini. Lebih kurang lah, lebih kurang kat bawah sikit ke. Okay, tengok macam ni juga, dia kena SMA 200 juga, dia naik shoot, naik sepatah sampai terkeluar daripada BB. Masa terkeluar BB tu, cepat-cepatlah TP sebab nanti dia akan masuk balik. Okay, biasanya dia akan masuk balik. So bila tak TP awal, terpaksalah TP kat sini. Kan? Tapi masih untung lagi lah siapa yang beli kat bawah. Okay, siapa yang lambat juga TP, tak TP-TP, esoknya wajiblah TP. Kalau tak, harga dia makin turun nanti. Sayang. Ataupun mungkin sempat TP dekat shadow ni, okey lah kalau tahu nak TP dekat shadow, tapi kita tak boleh lah fikir kemungkinan-kemungkinan macam tu. Kita kena, tak perlu tamak. Okay? Dapat ada rezeki dah kira macam logik tu, okey. Sebab kita tak tahu esok lusa macam mana. Inilah Lion In. Kita tengok pula Kobe baru laku semalam. Semalam saya tak dapat monitor sebab saya berada di hutan. Okey, Kobe semalam ini dia dah sentuh SMA 200, naik tinggi. Okey. Kita boleh tahulah dia boleh capai. Macam mana kita boleh tahu? Sebenarnya saya dah signal banyak kali lah daripada bawah ni. Lagipun dari sini pun saya dah signal sebenarnya. Tapi bukan teknik SMA 200 lah. Teknik yang keluar BB ni. Lepas tu pergi ke mid BB. Lepas tu dia boleh ada kekuatan lagi sebab kita gunakan indikator lain. Sebab di sini dah bersilang. Okey. Overbought tak semestinya akan turun itu ialah kena get ready untuk jika berlaku profit taking ke, harga akan ada minat untuk membeli tu dah kurang. Bukannya mesti bila dah overbought tu mesti kena jual. Tak, cuma minat membeli tu dah kurang. Okay, kat sini tapi masih boleh naik lagi, masih ada lagi orang nak membeli. Okay, jadi kita nampak dia naik lagi. Bila kena dekat sini bersilang, bukan bersilang lah, dia dekat atas. Ini bersilang, okay, bersilang. Kalau yang join saya punya group tu, saya ada cerita pasal kalau dia bersilang dekat EMA, esok dia boleh naik. Siapa buat BTST memang boleh naik. Boleh untung kat sini ni. Dia ada shadow sikit kan, boleh naik lagi ni. Siapa beli dekat ni lah, ada harga closing, dia boleh untung kat sini. Tapi kalau lusanya sama ada dia tak boleh, kalau dia tak boleh naik besoknya merah, lusa biasanya boleh naik. Itu bukan tips SMA 200 itu tips lain. Itu teknik yang lain. Tapi sebab kita dah tahu teknik-teknik macam tu, jadi kita gabungkan, boleh agak lah, ni boleh sentuh dan ada potensi untuk sentuh SMA 200. So nampak tak? Dia naik, sampai pula ke sini, yang semalam bukan yang hari ni. Hari ni kita tak nak cerita, kita ambil yang ni, hari semalam yang sentuh SMA 200. So kita boleh tahu lah, boleh agak lah naik ke sini. Dan jual lah sebelum
dia turun balik semula. Lagipun kat sini kita tahu dia dah keluar pada BB kan. Nampak tu BB dia dah terkeluar. So cepat-cepat jual. So dah untung kat situ. So kalau nak beli tunggu dulu kat BB, bawa masuk dulu dalam BB. Tapi tengok keadaan lah sekarang overbought, jangan beli lagi. Tunggulah keadaan macam okey sikit, dah turun sikit ke. Sebab manalah tahu harga sedang nak retrace ke, dia buat pullback ke. Kita tak nak lah bagi masa tu nanti turun. Nanti emosi terganggu pula. Tu Kobe. Selain daripada ada juga QES. QES pada 4 hari bulan 1. 4 hari bulan 1. Mana 4 hari bulan 1? Oh, dah terlajak dah saya punya ni kan. Tuition pula. Kita punya tutorial ni. 4 hari bulan 1 dekat di sini. Di sini, ni QES mana ni? Negara mana ni? Saya tak tengok. Sorry ya, QES. Okay, QES 4 hari bulan 1. Kita ambil lah anak panah, senang. Alright, kat sini. Nampak tak? Dia sentuh dengan SMA 200. Dia pernah bersentuh lah, lepas tu turun balik. Dia turun balik sebabnya dia dah terkeluar BB. So, sempat cepat-cepatlah TP kan? So, keluar daripada BB. Kita dah contoh-contoh yang dia naik, lepas tu dia turun balik sudden pressure. Tapi kalau kita tengok yang lain-lain yang pernah berlaku, misalnya macam Gintech, tak kat sini saya tengok yang ada tulis gap up. Okay, kita tengok dialog. Dialog ada gap up. Okay. Pada bila tu? 23 hari bulan 2. 23. Sini ke? tiga dekat sini. Sini. Kat mana gap up dia tu? Oh, bukan dia ada gap up. Dia gap up. Dia naik ke gap up. Saya tulis nota tu. Nampak tak? Dekat sini kita dah nampak dah ada hammer. Ada hammer dah lah, body hammer tu kena dekat line EMA 50. Dan kita tahu kalau body kena je dekat line EMA ni, dia ada kekuatan nak naik esoknya. So, nampak tak? Dia naik dan gap up pula tu. Dia sebab ada magnet kuat ni, SMA 200 ni, sebab tu dia terus naik ke atas. So, nampak tak? Dia naik sampai ke atas ni. Ni ada shadow ni. Dia turun balik semula. Sebab dah dipanggil apa ni, overbought lah. Walaupun kat sini tak nampak overbought, ini daily. Kalau kita pergi kepada time frame yang lebih rendah, kita akan nampaklah sebenarnya pada ketika itu, pada ketika ni, tengok ketika chart tu, dia ada dah overbought. So kena turun, dia turun ke bawah. Kita kena tengok time frame rendah lah, sebab kita tengok dalam satu hari. Okay, ini ialah untuk harian. So dia lain sikit. Tak nampak lah overbought kat sini. So kena lah jual. Siapa yang buat intraday kena faham tu. So dia jual. Siapa yang tak tahu pasal tu pun tak apa sebenarnya, masih boleh untung. Cuma mungkin dia tak faham macam mana dia nak TP maksimum lah. Macam tu je. TP yang lebih tinggi daripada tanpa ada ilmu yang intraday tu ya. So yang tu saya nak tunjukkan dia gap up terus sebab ada banyak stimulus untuk menyebabkan dia naik ke atas. Saya tak tengok pun dia punya transaction ke apa, tapi saya tengok dari sini pun dah tahu banyak tanda-tanda dah. Dekat sini memang dah ada bentuk hammer. Okey, lepas tu naik atas. Saya tak hafal bentuk-bentuk candlestick ni, tapi kalau hammer tu perkara biasalah ya. Kalau macam Gamuda pernah berlaku. Gamuda 1 hari bulan 3. Kat mana? Dekat sini lah. Bukan ya, 1 hari bulan 3 dekat sini. Terus breakout. Nampak tak? Terus breakout daripada resistance 1 dia melepasi, terus naik ke atas. Lepas tu esoknya naik lagi. Okay. Kan kenapa dia keluar dari BB, lepas tu harga masih naik lagi? Tu memang bukan dia mustahil berlaku, boleh berlaku. Kenapa saya selalu nasihatkan, tunggu dulu dalam BB kalau nak beli. Tapi kenapa besoknya dia tak turun dari BB pun makin naik je. Dia turun, dia masuk dalam BB sekejap. Sebenarnya dia masuk juga ni, ada shadow kat bawah ni. Tapi lepas tu dia naik lagi sebab ada kuasa beli lebih lagi tinggi. So tapi tengok sekarang the next day dia akan tetap masuk dalam BB juga. Okay. So siapa pandai teknik nak TP dalam masa terdekat dia boleh je dia pakai yang ni. Tapi kalau tak tahu tak ada masalah, boleh, masih boleh untung lagi masa kat sini ni. Okay, masa dia buat sentuhan pada SMA 200. Dekat sini pun kita tahu dia boleh naik sebab apa? MACD baru bersilang kan. Ini walaupun merah tapi ini baru bersilang. Silver dah overbought. Oversold kat sini, oversold. So memang ada signal pembelian. So memang kekuatan untuk dia naik ke atas memang dah tahu dah awal-awal. Betul-betul pada hari tu dia breakout. Terus breakout sampai sini.
Okey tak? Boleh kan? Saya dah gabung-gabung dah juga dengan benda-benda lain sebenarnya bukan SMA 200 je. Tapi kalau faham SMA 200 pun cukup sebenarnya. Okay, ada apa-apa tak nak tanya? Banyak lagi sebenarnya boleh tengok. Acme, Binvest, ada tarik-tarik sebelum tu. N6, GCB, Padini. Yang berat susah nak naik macam Bursa Karimin tu, susah sikit dia nak sentuh. Dah dekat tapi tak nak sentuh-sentuh. Okay, ada ke nak tanya? Kalau tak ada kita boleh stop. Nanti yang tertinggal tadi, bolehlah tengok rakaman. Sehingga hari Ahad. Ada orang tanya ke? Doktor, ada beza SMA 200 waktu uptrend dan downtrend. Okey. Pada saya tak ada beza pun. Dia sentuh biasa dia naik je. Cuma selepas dia naik, kalau dia dah uptrend, dia naik lebih lama lah lepas tu kenaikannya. So SMA 200 ni tak kisahlah dia turun ke dia naik ke, tapi kalau dia downtrend, cepat-cepatlah TP, jangan simpan. Sebab kalau berlaku apa-apa hal, kita dah terpaksa cut loss. Dah daripada untung banyak, dia terpaksa cut loss. Kita tengok yang downtrend. Downtrend ada tak kat sini contoh yang downtrend? Downtrend. Okey, kat sini downtrend ni. So, dia masih lagi dapat merbozu. Lagi downtrend. Ini pun belum lagi. Ini pun belum uptrend lagi ni. Tapi dia dah uptrend sikit lah. Dia masih, kalau pada saya ini masih sideway. Dia tak stable kat sini. So masih sideway. Ini tinggi. So, tapi jangan simpan lama sebab dia tak kekal. Dia naik, walaupun dia naik macam ni, dia turun. Dah turun dah. Tapi kalau dia tengah uptrend macam ni, memang cantik lah dia naik. Okay? Ni tak tahulah ni kenapa ni macam ni berlaku. Kita kena kaji lah kenapa ada candle macam tu. So, tak kisah dia downtrend ataupun uptrend. Kalau SMA 200 biasanya dia boleh naik banyak dalam sehari tu. Macam ini pun, ini bukan uptrend. EMA 50 masih ke atas, berterabur lagi tapi dia tetap naik banyak walaupun ada shadow selepas tu. Okay? Dia tak ada beza. Okay, ada nak tanya lagi ke? Nama-nama yang dalam grup ni, grup info ni, kita akan keluarkan selepas hari Ahad sebab grup ni sebenarnya untuk information je. So saya akan keluarkan. Nanti bila ada, mana tahu insyaAllah kalau ada rezeki saya buat tutorial lagi, kita akan masukkan lagi siapa-siapa yang nak join yang baru. Supaya nak update orang-orang yang terkini lah. So yang nama-nama ni kita akan kekalkan sampai hari Ahad. Lepas tu dia akan keluar daripada grup tu. Okay, untuk information untuk kita punya tutorial hari ni je. Tersusun tu macam mana ya? Maksudnya kedudukan rapat-rapat ke? Tak semestinya. Tersusun. Tapi kalau rapat-rapat tu maksudnya dia baru breakout. Okay, tengok ya. Tersusun tu contohnya macam ni. Daripada nombor kecil kepada nombor besar. Saya kita kecilkan sedikit. Kita tak payah tengok indikator. Kita tengok chart je. Saya kecilkan sikit. Ambil layang. Okay. Ni dah start menyusun tapi belum menyusun betul macam EMA 5, EMA 20, EMA 50. Maksud dia nombor dia daripada kecil ke atas, yang line warna biru ni ke atas, nombor yang kedua ni ialah EMA 20, EMA 50. Ini dia menyusun lah, maksudnya dia atas nombor kecil, nombor besar sikit, nombor besar, yang bawah sekali nombor besar. Sepatutnya SMA 200 ni ialah paling bawah. Tapi kalau SMA 200 masih dalam ni, kita panggil dia uptrend juga. Ni uptrend juga, tapi uptrend tu bukan major. Dia tak major. Kalau major, SMA 200 ni duduk kat bawah. Sekarang dia sedang membentuk, dia sedang nak bentuk major uptrend. Dia belum lagi bentuk betul-betul. Kalau nak tengok yang betul-betul dah bentuk, macam ni. 5, 20, 50 dan 200 kat bawah ni barulah major uptrend. Tapi ingat kalau major uptrend baru start, dia tak stable. Dia turun naik. Okay, macam tu. Dia biasa tak stable. Kita kena tengok sampai yang betul-betul stable dan cantik macam ni. Alright, macam ni. Ini dia separuh sebab dia belum cukup setahun umur dia. Okay, sekarang ni dah major uptrend. Kita ambil contoh lain lah kalau nak nampak lebih jelas. Mungkin Gintech ke Gintech dia dah berapa umur dia? Okay, sekarang ni menyusun ni rapat-rapat. Okay, ni baru dia start buat. Okay, kalau yang ni semua dah susun lah ni, dah susun cantik lah ni kemasan ni.
So nampak tak, bila dia dah susun, dia bermula dia akan tak stabil sikit, turun naik kejap ya, kejap tak, kejap ya, lepas tu barulah naik cantik, laju, tinggi macam ni. Barulah cantik, ni major uptrend. Bila SMA 200 di bawah, maknanya major uptrend. Kita suka major uptrend time-time macam ni, selamat pilih yang major uptrend. Ada possibility counter-counter teknologi akan naik ke SMA 200 dulu ke? Ada. Saya rasa ada lah, pendapat saya lah. Saya rasa ada, cuma dia ambil masa sikit sebab crash yang hari tu. Tapi teknologi sentiasa evergreen sebenarnya. Cuma ada berlaku je lah kadang-kadang. Contohnya macam apa ya? Inari contohnya. Inari. Inari ni daripada dulu, counter teknologi, kalau kita tengok indeks dia pun, dia naik aja sebenarnya. Kalau kita ambil all. Dia adalah counter teknologi, counter yang sentiasa uptrend. Nampak tak? Ini yang all saya ambil. All. Dia memang, kalau kita secara holistik lah, holistik, semua keseluruhan. Walaupun dia turun-turun naik, keseluruhan dia adalah menaik. Walaupun adalah hiccup-hiccup kat sebahagian-sebahagian tempat tu, tapi dia counter evergreen. Kalau sekarang dia turun macam ni, kita cari peluang singkat-singkat lah, keluar macam short term je. Tapi jangan lupakan teknologi lah, sebab bila masa dia dah ready buat balik semula kenaikan yang cantik, macam ni, balik semula, masa ni lah seronok ni. Masa ni seronok keluar masuk dia. Kalau simpan pun boleh invest kat dalam tu. Sekarang ni je dia turun bawah. Baru-baru ni je awal tahun ni dia turun macam tu. Ni sebab US lah, bila US terjejas, kita pun samalah terjejas. Itu pendapat saya lah. Tapi sekarang ni buat short term lah kalau kita tak berani. Okay, ada lagi ke? Kita dah lebih masa sebenarnya. Okay, tak apa. Nanti bolehlah. Nanti saya buka live komen kat dalam grup tu. Siapa nak tanya. Saya buka komen sampai hari Ahad. Lepas tu nanti semua akan di-remove. Di-remove sebab kita untuk information saja kat dalam tu. Okay, kita stop kat sini. Saya ucapkan terima kasih sebab sudi join. InsyaAllah kalau ada peluang, saya buatlah kelas lain yang singkat-singkat macam ni. Okay, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan juga surah An-Nas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.